Jud alaina bitadani, kalaulah kami ni mencintai keluargamu wahai Rasulullah. Sebab Nabi kata alaikum bi kitabillahi wa itrati, sebuah hadis. Kamu adalah berpegang dengan kitab Allah dan berpegang dengan itrati, keturunanku, zuriatku. Baik. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi kita sebut Sayyidina Muhammad, alaikum bi sunnati wa itrati. Kamu semua akan berpegang dengan sunnahku, berpegang dengan pegangan keluargaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jikalau itu yang Nabi kita suruh Sayyidina Muhammad, iaitu berpegang teguh kepada apa yang ditinggalkan kepada keluarganya, diperjuangkan oleh keluarganya, Sayyidina Muhammad, dapat kita faham macam ni. Islam yang sampai pada kita ni, Sayyidina Muhammad, Islam yang sampai kepada kita ni, Sayyidina Muhammad, kita khususnya ni, kita orang di Asia Tenggara ni, Nusantara ni, Islam semua dibawa oleh keluarga Rasulullah SAW. Baik, yang mengislamkan Raja Aceh keluarga Rasulullah, Syed Abdul Aziz Syed Ismail. Yang datang di Gunung Lerai sampai kita Islam orang Kedah dan subhanallah keluarga Rasulullah. Sampai semua Sayyidina Muhammad, Sultan dan Malaysia semua keluarga Rasulullah SAW. Sampai kerajaan Ayutthaya hari itu keluarga Rasulullah, kerajaan di Petani hari itu keluarga Rasulullah SAW, kerajaan di Pontianak hari itu keluarga Rasulullah, keluarga Rasulullah. Jadi subhanallah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi betul lah benar kamu berpegang dengan sunnahku dan berpegang dengan apa disampaikan oleh anak cucuku, keluargaku masuk Rasulullah. Jadi dalam syair itu disebut Sayyidina Muhammad, jud alaina, turunlah bagi pada kami bitadani, untuk mendekat, nartaji minkal minan, turun bagi pada kami untuk mendekat, nartaji minkal minan, kami mengharapkan daripada engkau kurniaan, zurtu syauqan wa qaraman fil hawal badril hasan. Tuan, jadi subhanallah kami Sayyidina Muhammad, kami ziarah kerinduan dan kemuliaan fil hawal badri, di hawa badar yang penuh dengan keelokan, radian minka ibtisaman, mengharapkan daripadamu dengan penuh senyuman, man lahu ruhi saman, siapa yang nilainya ialah ruhku, min syuhadi wa anibi riqan bi sabr wa an. Tuan, jadi semua ni dia panggil syair. Syair bagaimana? Sebut hadis Sayyidina Muhammad, fa ansyatuhu mi'ata qafiyah, saya telah pun syairkan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 qafiyah. Ini berapa? Atas ada 2 bait, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baru. Saya telah syairkan kepada Nabi itu 100 bait, 100 bait syair Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, fa ansyatuhu mi'ata qafiyah. Sebenarnya Sayyidina Muhammad, kalau kita ngaji tentang ilmu syair, jadi qafiyah ni hak belakang. Baik, inna fil jannati nahrun min laban li Ali wa Husain wa Hasan. Jadi dia punya qafiyahnya tu dia ada taqti', ada pecah-pecahan, itu semua sama. Baik. Jadi subhanallah, ya Rasulan qad habana hubbuhu faddal wa man, sama juga. Jadi dia punya apa dia panggil masalah Sayyidina itu kan dia kata qafiyah juzuk daripada bait. Yang qafiyah ialah juzuk daripada bait. Bait itu ialah renggan syair tu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saya menyampaikan 100 bait. Banyak. Daripada qauli Umayyah, daripada perkataan satu orang namanya Umayyah bin Abi Sad. Kullama asyatuhu baitan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hihi. Setiap kali saya mengungkapkan sesuatu bait, Nabi kata hihi itu kalimat ditambah lagi. Baik. Hatta anshuduhu mi'atan. Jadi subhanallah, bila dia menyampaikan satu syair, Nabi kata lagi. Dia baca lagi, Nabi kata lagi, sampai dia baca semua tu 100 syair semuanya. Satu bait semuanya. Yakni baitan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kada liuslima. Pasal apa Nabi suka dengan syair
syair Umayyah bin Abi Sa'd, sebabnya qasidahnya, syairnya ialah memuji-muji keesaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia tidak Islam. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kada yuslim, hampir-hampir dia Islam, cuma tak Islam sayang sungguh, kata Rasulullah. Jadi syairnya itu syair-syair yang memuji, yang menyebut tentang keesaan Allah, cuma penyair tidak Islam. Jadi kalau penyair itu tak Islam, soal saya nama pun Nabi nak dengar. Macam mana kalau penyair itu Islam dan memuji-muji pula akan Allah, memuji-muji pula akan Rasulullah, dan memuji-muji pula akan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita puji kepada Rasulullah pada malam ini, insyaallah. Inna fil jannah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله عليه. إن بالجنة نورا لا بقى لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. إن بالجنة نارا إلا فتح الله لعلي وحسين وحسن، الله لعلي وحسين وحسن، الله إن بالجنة
peristiwa berlaku sampai sekarang di Indonesia ni. 2 orang ditembak. Yang pertama di Johor, Sayyidina Muhammad, 1 orang berdakwah raya ditembak di Johor. Dikatakan yang menembak tu yang berpakaian hitam, Sayyidina Muhammad, sebab dikatakan kesalahannya ialah mendakwa pemimpin Syiah, Sayyidina Muhammad. Lepas tu yang kedua ni di Pahang, pegawai jaib daripada tak ada mana di Pahang ditembak Sayyidina Muhammad, sama juga sebab dia keras sangat tentang Syiah. Sayyidina Muhammad sampai dalam sahabat ditunjuk dia pegang batu Karbala, jadi ditembak. Kita pun tak tahu siapa di belakang, Syiah sungguh ke ataupun Amerika, wallahu subhanahu wa ta'ala tak tahu. Yang pastinya mereka nak timbul perpecahan, timbul perkelahian, timbul tumpahan darah. Itu yang dikehendaki oleh Amerika. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi kita pun tak tahu adakah Syiah sungguh ataupun siapa, wallahu subhanahu wa ta'ala. Masih dalam syaitan polis. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, maknanya ketika ni Malaysia dalam keadaan sangat bahaya. Tuan, mari kita bertawassul, kita mengharapkan dan mengharapkan dengan keluarga Rasulullah SAW. Tuhan bagi keamanan dan kekuatan kepada kita untuk berdepan dengan sebaran ancaman daripada musuh-musuh Allah. Jadi kita lagi sekali dengan semangat sikit. Kita ni ini qasidah yang menuntut tawassul. Wa salati wa salami lin nabi muhtaman. Salawat dan salam untuk Nabi yang diberi keamanan. Rajian, kita mengharapkan husnul khitam. Kita harapkan kita ni berakhir husnul khatimah bil Husaini wal Hasan, dengan berkat Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhum. Bagi hidup sikit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi. Inna fil jannati na'man bilaman bil Ali wa Husain wa Hasan, bil Ali wa Husain wa Hasan. Allah Allah. Inna fil jannati na'man bilaman Allah Allah bil Ali
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته الله السلام عليه. Semua hadis. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعن ابن حجر والمعنى واحد قال والمعنى واحد. والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافق أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنه قال عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجid. Di macam mana Rasulullah SAW Muhammad dapat ada sebahagian orang mengatakan Rasulullah SAW Muhammad baik qasidah itu subhanallah dikatakan menyalahi dengan apa disebut menyalahi dengan sunnah Saudara Muhammad, sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengangkat pun qasidah penyair di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqa'u li Hasan bin Thabit telah meletakkan bagi Hasan bin Thabit minbaran fil masjid, sebuah mimbar dalam masjid. Saudara Muhammad, Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, saudara Muhammad, dia adalah penyair Rasulullah. Dia penyair Rasulullah, saudara Muhammad. Baik. Sampai kadang-kadang bila dia menyampaikan syair, dia puji-pujinya akan Rasulullah sampai Nabi sendiri pun senyum. Kenapa Nabi senyum? Sebab sungguh Nabi seronok sangat dengan pujian yang dipuji kepada dia, saudara Muhammad. Baik, pasal pun sungguh. Jadi pujian-pujian itu sungguh. Engkaulah yang beri syafaat. Betul, saudara Muhammad. Baik. Isfa' lana, syafaat katanya oleh Rasulullah. Betul. Macam mana? Apa yang tak betul yang saudara Muhammad? Jadi subhanallah, saudara Muhammad, oleh kerana betul Nabi kita pun sendiri senyum dengan syair-syair yang dibacakan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hasan bin Thabit mimbaran fil masjid. Baik. Mimbar ni, mana mimbar tempat tinggi. Jadi dia di tempat tersebut dia bersyair. Nabi dengar, semua sahabat dengar. Subhanallah. Baik. Mimbar ni asal perkataannya adalah an-nabru. An-nabru maknanya irtifak, tinggi. Baik, saudara Muhammad. Jadi setiap benda yang tinggi Arab panggil an-nabru. Jadi bila mimbar itu tinggi untuk tujuan orang yang subhanallah macam ni. Ini boleh dikatakan mimbar tinggi, mana semua orang boleh nampak saudara Muhammad. Jadi subhanallah, kalau saudara Muhammad, maka Nabi meletakkan satu mimbar untuk Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan syairnya. Yaqumu 'alaihi qa'iman. Berdiri di atas mimbar tersebut qa'iman, dalam keadaan berdiri menyampaikan syair. Saudara Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, saudara Muhammad, maka sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, sebenarnya kita bukan baru. Puji-puji Nabi ni bukan baru. Masyarakat orang Melayu ni daripada utara sampai ke selatan, daripada utara kita ni Kedah, boleh saya tak tahu, saudara Muhammad, sampai selatan, saudara semua orang berzanji ketika menaklui.
Semua orang bermerhaban ketika marhaban. Yang tolak ni hak baru ni. Zaman Tok Kupalu, zaman Tok Janggut, zaman Ramak dulu-dulu, semua berzanji dan berqasdan dan berburdah lagi. Orang Melayu terkenal burdah, malam Jumaat burdah. Setiap kampung yang ada burdah malam Jumaat, kampung tersebut tidak akan diturunkan dengan penyakit. Itu burdah. Jadi hak ni, baik. Kalau hak ni ialah topak daripada hari itu ya. Ada Muhammad. Bila marhaban diri pula tu. Bila marhaban diri pula, marhaban ya Jaddal Husaini. Selamat datang wahai Tuan Husain. Baik. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hal ini bukan khurafat. Ulama ahli sunnah masalah Sayyidina Muhammad membahaskan. Bila kata assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu bukan kosong assalamu alayka, bukan assalamu alaihi. Salam atas engkau di depan kita. Kata ulama ahli sunnah, Nabi dihadirkan di hadapan kita untuk menjawab salam kita. Jadi sama lah, marhaban ya Jaddal Husaini. Nabi hadir macam mana? Kita tak kerti lah. Tapi yang pastinya, maka Nabi hadir itu secara ruhiyan, bukan jasadian. Jasad tak main lah. Jasad kita ada buka itu lah. Itu jasad ruhiyan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan, macam kita saat-saat tengok Rasulullah, nanti juga ingat kita. Baik. Qala yaqumu alaihi qa'iman yufakhiru an Rasulillah, atau qala yunafihu an Rasulillah. Tu syak pada rawi. Yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yufakhir berbangga dengan Rasulullah. Berbangga dengan Rasulullah. Itu kalau yufakhiru. Jadi kita berqasidah, kita bangga dengan Rasulullah, kita solok dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Atau qala yunafihu ni mempertahankan Rasulullah. Ni syak pada rawi. Jadi dia berqasidah itu mempertahankan Rasulullah ataupun berbangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita berkata, Inna Allah yu'ayyidu Hasana bi ruhil qudus. Jadi syair Hasan bin Sabit yang sedap sungguh, qasidahnya sedap sungguh. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Inna Allah yu'ayyidu. Allah macam mana yang bersedap sangat syair Hasan bin Sabit ni? Nabi kata, syairnya sebab dikuatkan bi ruhil qudus, dengan malaikat Jibril alaihi salam. Jibril yang main cerita, main habaq. Dia skrip asalnya Jibril habaq bini Rasulullah. Tuan-tuan, sebab itu Rasulullah SAW Muhammad, dia ni Rasulullah SAW Muhammad, syair ni ataupun qasidah ni, dia juga merupakan satu senjata Rasulullah SAW Muhammad. Kalau kita ni saja Rasulullah SAW Muhammad saja ni, bagi orang yang reti bahasa Rasulullah SAW Muhammad, kadang-kadang saja ni dia perli orang, kadang-kadang ni dia tindas orang, kadang-kadang ni dia potong orang. Amboi, tajam syair ni, tajam saja. Dia kata tak siapa. Tuan-tuan, kalau orang dulu pantun ni, nak tikam pantun dulu. Maknanya pantun sampai geram. Kalau ni kepok dua ni, kalau tu kepok pula sampai geram, tikam. Tuan-tuan, jadi itulah yang dikatakan syair. Syair ni mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, menolak kebatilan. Qala wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sedap sangat ni Hasan bin Sabit qasidah dari innallaha yu'ayyidu Hasan bin Sabit bi ruhil qudus. Ruhul qudus ialah malaikat Jibril alaihi salam. Baik. Jadi kuat dengan apa? Kuat dan ilham dan amdad.
kuat dengan ilham dan amdah. Ilham, tuan-tuan. Untuk guru kita, para ahli ulama kita, Saudara Sayyidina Muhammad, ini kelebihan yang duduk pada para ahli ulama. Saudara Sayyidina, kita pun tumpang dulu dengan mereka. Jibril alaihi salam, Saudara Sayyidina Muhammad, lepas Nabi kita wafat, apa kerja Jibril? Di antara kerja Jibril, Saudara Sayyidina Muhammad, ialah Saudara Sayyidina Muhammad menurunkan bala. Di antara kerja Jibril ialah menyampaikan ilham. Sebab tu kadang-kadang tu guru, subhanallah, Saudara Sayyidina Muhammad kata-kata ikhtiar mengajar, laut ilmu dia, tu Jibril yang sampaikan. Ilmu daripada Allah. Saudara Sayyidina Muhammad, ilmu daripada Allah. Kalau cakap semua orang boleh cakap, tapi cakapan yang itu perasaan, cakapan yang hidup sampai mengalir dalam jiwa kita, itu ilham daripada Allah. Sama lah yang dikatakan syair Saudara Sayyidina Muhammad, qala inna Allah yu'ayyidu hasana bi ruhil qudus. Jibril digelar dengan Ruhul Qudus, ruh yang suci. Tapi pasal apa? Sebab ia diciptakan daripada suci, taharah. Jadi Qudus makna taharah. Saudara Sayyidina Muhammad, sebab Jibril dicipta daripada taharah. Saudara Sayyidina Muhammad, baca dengan Qudus ataupun Quds. Baik, Baitul Maqdis. Saudara Sayyidina Muhammad, baca dengan Baitul Maqdis atau baca dengan Baitul Muqaddas. Jangan dibaca Baitul Muqaddis, baca Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Baik, kalau kami pergi Baitul Muqaddis, tak tahu Baitul Maqdis. Saudara Sayyidina Muhammad, qala inna Allah yu'ayyidu hasana bi ruhil qudus ma yunafihu aw yufaqiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saudara Sayyidina Muhammad, Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia ditolong dengan 70 bait. 70 bait syair Saudara Sayyidina Muhammad ditopak oleh Jibril alaihi salam. Baik. Yang Saudara Sayyidina Muhammad, yang dimasukkan dalam hati dia tu dalam bentuk manzum, bahasa biasa, tapi dia boleh ungkap dalam bentuk syair. Baik. Jadi itulah yang dikatakan Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu didampingi oleh malaikat pada ketika dia bersyair, berqasidah, memuji-muji akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita puji lagi Rasulullah dengan azkar taslimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. Assalamu alaikum. Azka taslimi la ilaika ya Allah, wa salatul bari al-bari nadra alaika ya Allah. Azka taslimi la ilaika ya Allah, wa salatul
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله عليه. Coba dengar kandungan qasidah. Jita bil khair ya Nabi, kamu datang dengan kebaikan wahai Nabi. Wa dinil yusra, wa din yusri ya Nabi, yaitu dengan agama yang mudah wahai Nabi, Islam maknanya. Man yakhtu khutaka faza wa aflah. Siapa yang menjejak jalanmu faza wa aflah, dia akan menang dan berjaya. Itu tak mana tak kuih. Sahabat Sayyidina Muhammad. Baik. Allahu ra'aka ala syabab. Ya Allah, mudah-mudahan Tuhan jaga para pemuda Islam. Amin. Itu kandungan dia. Mudah-mudahan Tuhan pelihara keluarga yang dikatakan pemuda Islam. Jumi'at bisifatukal anam. Sebut lagi, wal wahyu nazal alaika, wahyu turun kepada engkau. Fil ghari, dalam gua. Ini cerita Isra, dalam ini cerita apa? Cerita ma'al hijrah. Wa auha ilaika, sahabat Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dan diwahyukan kepada engkau, yaitu Iqra dalam gua Hira. Baik, jika bil khairi ya Nabi, walil yusri ya Nabi, ma yaqtu khutaka faza wa aflah. Atau itu aska taslimi sesuci salamku, sesuci salamku tuhda ilaika, dihadiahkan buatmu. Itu bahasa syair sahabat Sayyidina Muhammad. Wa salatul bari, selawat Allah al-bari, Allah salatul bari al-bari, ulang lagi Allah, tasra alaika, diturunkan kepadamu. Jita bil khairi ya Nabi. Lagi sekali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. أزكى تسليمي تهدى إليك يا طه، وصلاة الباري المالي تزرع عليك يا طه. أزكى تسليمي تهدى إليك
dua atas kan tuan kita buat berpanjang atau umai pula. InsyaAllah. Qala inna Allah yu'ayyidu hasana bi ruhil qudus. Malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Qudus. Kenapa Jibril disebut dengan Ruh? Jibril disebut dengan Ruh sebab Jibril lah punca bagi hidup hati kita. Hati ini orang hati yang mati. Kerja yang menghidupkan hati yang mati ialah malaikat Jibril alaihissalam. Baik, itu kerja Jibril alaihissalam. Jadi kita kalau kita main ni daripada kita tak pernah hidup, tapi kita hidup sikit-sikit tu dengan kerja malaikat Jibril alaihissalam. Baik. Tengok hadis yang seterusnya di dalam bab baru. Qala bab ma jaa fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis yang datang berkenaan dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samar. Jadi kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam fi samar. Baik. Fi samar ni iaitu cakap atau bersama lepas Isyak. Bersama selepas daripada Isyak. Baik. Bersama lepas Isyak ni hukumnya makruh. Lepas Isyak kalau bersama lagi hukumnya makruh. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad dalam baik. Maknanya yang makruh itu cakap benda yang tidak berfaedah. Kalau duduk di kedai kopi sembang, kalau sembang sallallahu alaihi wasallam yang tak berfaedah itu hukumnya makruh. Subhanallah. Macam mana kalau tengok cerita hak babu Allah Sayyidina Muhammad, tengok bola boleh tak? Tengoklah. Tak boleh tengok bola tak main syama'il pula. Allah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad, jadi itu yang dikatakan fis samar. Baca hadis. Wa bihi ilaihi qala hadatsana al-Hasan bin Sabah al-Bazzar qala hadatsana Abu Nadar qala hadatsana Abu Uqayl as-Saqafi Abdullah bin Uqayl an Majali an Sya'bi an Nasruqi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كان الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن فمكث فيه الدهر ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث بلسان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad satu malam zata lailatin. Jadi kalau kita macam ni, kalau kita dulu-dululah di sekolah ni, cikgu kalau kita cikgu boleh mengajar. Kita cikgu hari kita cerita syok bila kita cerita cikgu pemula. Pada satu hari, itulah zata lailatin. Tu. Zata lailatin itu satu malam. Pada satu malam. Baik. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad haddasa Rasulullah, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin Sayyidina Muhammad pada satu malam. Zata lailatin Sayyidina Muhammad dia sifat bagi mausuf yang dihazaf. Kalau kita baca bahasa Arab lah, dia sifat bagi mausuf yang dibuang. Sifat pun orang panggil, na'at pun orang panggil. Jadi kalau kata sifat dia mausuf, kalau na'at dia panggil man'ud. Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi mausufnya dibuang, dikekalkan ialah sifatnya. Baik. Takdirnya sa'atu zata lailatin, beberapa saat pada satu malam. Baik. Hadatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu malam Sayyidina Muhammad bercerita kepada isterinya nisa'ahu. Baik, nisa'ahu Sayyidina Muhammad
isterinya. Nisa'ahu, isteri Nabi itu banyak. Jadi cerita di sini Musa Sayyidina Muhammad, ba'duhunna, bukan semua isterinya, sebahagian daripada isterinya Musa Sayyidina Muhammad. Pun begitu, ada ulama mengatakan Musa Sayyidina Muhammad yang dikatakan nisa'ahu, yang disebut dengan nisa'ahu Musa Sayyidina Muhammad, mungkin termasuk sebahagian daripada anak-anak Rasulullah. Baik. Jadi anak isteri dengan cerita Rasulullah Sayyidina Muhammad. Baik. Ataupun kata ulama yang lain termasuk juga adik-beradik dia. Adik-beradik Rasulullah yang anda tu pun dengar cerita sekali. Faqala imra'atun minhunna. Bismillahirrahmanirrahim. Kata satu orang perempuan di kalangan mereka, isteri-isteri Rasulullah. Kana al-hadithu haditha khurafah. Cerita ni ialah cerita berkaitan dengan khurafah. Ni orang Melayu ambil. Khurafah nama orang. Kita tadi khurafat semua ni. Orang Melayu ambil dia tak tahu kata ambil daripada hadis. Macam mana cerita Musa Sayyidina kata-kata orang dulu kan. Dulu ni kalau cerita Pak Paniak Arab ialah buat benar Itulah Pak Paniak Arab. Abu Nawah ni lawak semua. Dia kena raja Sayyidina. Jadi pasal raja mana raja kena dia kena raja balik. Kata raja Sayyidina Muhammad, Abu Nawah, berapa bintang di langit? Kalau hang tanya habang, berapa di langit bintang aku bunuh? Abu Nawah pun ambil seekor kambing Sayyidina Muhammad. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, wahai raja, kalau raja nak tahu berapa bintang langit, suruh kira. Suruh kira bunuh di binatang ni. Itulah bintang di langit. Jadi lepas tu antaranya Musa Sayyidina Muhammad. Musa Sayyidina Muhammad antaranya raja panggil. Raja kata Abu Nawah, Musa Sayyidina Muhammad, hang boleh bawa aku lah ke mana pusat bumi. Kalau hang tak boleh habaq kat beta pusat bumi, hang aku bunuh. Boleh kata dia. Dia pun ambil tongkat dia kacau. Di sini pusat bumi. Kalau tak percaya, kira aku tu, kira aku ni. Jadi Allah SWT tu cerdik tu ya. Siapa Abu Nawah? Abu Nawah ni Ahlul Hadis. Main mana yang jadi teruk tu saya tak tahu, Allah Allah. No? Jadi dia ulama hadis. Abu Nawah tu ulama hadis. Tu saya dah bernama Abu Nawah tu. Jadi seterusnya Abu Nawah tu ulama hadis. Dia tahu lah dia nak jalan dengan Ahlul Hadis. Jadi subhanallah Musa Sayyidina Muhammad, tapi jangan jadi macam Johar. Johar teruk. Jadi Johar tu sungguh-sungguh teruk. Johar Musa Sayyidina Muhammad, orang bagi kat dia 10 ekor keldai. Dia pun naik salah seekor keldai tu hak kat teruk dia. Jadi Musa Sayyidina Muhammad dia kali-kali tengok dia bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia heran. Dia turun dia kira balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lah 10. Tu teruk sangat. Tu dia bagi Johar ni. Bukan Johar ni ialah ulama hadis. Jadi bila kata khurafah Musa Sayyidina, khurafah ni orang. Cerita orang. Nabi cerita tentang khurafah. Allah Musa Sayyidina Muhammad. Kana hadithu hadith khurafah. Hadis ni hadis cerita tentang khurafah. Baik. Faqala, kan orang Melayu dia bilang kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu termak Melayu tu. Kudrat tu apa? Kudrah lah. Kudrah, iradat, ilmu, hayat. Dia kata kudrat, iradat, ilmu, hayat. Betul tak? Kamu hak tu lah. Jadi subhanallah Musa Sayyidina faqala atadruna ma khurafah. Nabi kata Musa Sayyidina, hampa tahu tak apa khurafah? Atadruna man khurafah? Hampa tahu tak apa khurafah? Allah Sayyidina Muhammad. Baik. Nabi tanya ni bukan Nabi nak jawapan. Nabi tahu, dia pun tak tahu. Tapi macam itulah muallim nak cerita satu ilmu dia mula tanya pertanyaan. Sayyidina Muhammad. Qala atadruna man khurafah?
Musa Sayyidina Muhammad, kamu tahu tak Musa Sayyidina Muhammad? Baik. Cuba tengok Nabi cerita kepada nisa, kepada orang perempuan, tapi main dengan uslub muzakkar. Betul tak? Atadruna ma khurafah. Pasal apa main dengan uslub muzakkar Musa Sayyidina Muhammad? Sebab Musa Sayyidina Muhammad, kaedah bahasa Arab, Nabi khitabkan dengan muzakkar, dengan khitab orang lelaki, baik, untuk mentakzimkan mereka, untuk memuliakan mereka. Musa Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Musa Sayyidina Muhammad, orang Arab tentu itu bahasa Arab. Bahasa Arab Musa Sayyidina Muhammad jamak hukum muannas. Jamak hukum muannas. Baik. Jadi kalau kita kata Musa Sayyidina Muhammad, jamak perkataan madrasah ialah madaris. Madrasah satu, dua madrasah ni jamaknya ialah madaris, sekolah-sekolah. Kalau nak apa kata sekolah untuk hadamas al-madaris, main dengan ta'nis, telah runtuhlah sekolah. Dia tak kata walaupun rupanya ialah al-madaris, tetapi main dengan muannas, ta'nis. Muhammad siapa? Sebab Arab menghukum jamak itu muannas, kalau ramai itu perempuan. Pasal apa? Orang perempuan meja dia pangkat sampai 10 orang. Orang lelaki kat seorang. Tu tengok tu rompas di syahak tu, bas tu rembiang 2 orang, orang lelaki seorang kan. Di jamak hukum muannas. Tapi pasal apa? Musa Sayyidina Muhammad dia takkan dengan atadruna, baik, untuk mentakzimkan, untuk membesarkan ahli keluarga. Qala Musa Sayyidina Muhammad, inna khurafata kana rajulan min Udra. Khurafah ni Musa Sayyidina Muhammad, khurafah ini dia satu orang lelaki daripada Udra. Udra ni Musa Sayyidina Muhammad iaitu Bani Udra, iaitu kaum yang duduk di Yaman. Udra ni ialah Musa Sayyidina Muhammad iaitu Bani Udra, satu kaum yang duduk di Yaman. Cerita dia Musa Sayyidina Udra ni, subhanallah, dia pernah diculik oleh jin. Dia Nabi cerita ni, Nabi menceritakan ini lepas daripada Aisyah. Dia diculik oleh jin Musa Sayyidina Muhammad dan disembunyikan beberapa tahun. Jin culik dia, lepas tu dia sembunyikan beberapa tahun. Jadi jin mana kita pun tak tahu. Jin ni Musa Sayyidina Muhammad, kalau jin tu ada DNA manusia tu panggil bunian. Ada DNA manusia. Jadi jin kahwin dengan orang tu dah panggil bunian. Musa Sayyidina Muhammad. Satu masa waktu kami ziarah satu orang guru kita, Sayyidina Muhammad, iaitu Tuan Haji Umar Zudi, Sayyidina Muhammad. Bila kami ziarah dia, saya dengan orang tua saya, Sayyidina Muhammad, dia pun cerita. Dia cerita dulu di Mekah. Cerita di Mekah, kali waktu dia mati di Mekah. Suatu mana berkahwin orang Mekah, ada orang dan anak tuana, Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba anak darah tu hilang. Bila anak darah hak nikah tu hilang, duk santi depan ada keluarga apa semua, Saudara Sayyidina tiba-tiba hilang. Bila hilang pulang kabut. Si ayah ni Saudara Sayyidina langsung jumpa dengan qadhi Mekah. Rujuk qadhi Mekah, cerita, masya-Allah Tuan Qadhi, kami kehilangan anak perempuan tengah duk seronok hilang. Kata qadhi Saudara Sayyidina Muhammad, mai fatah, dia pun tulis surat. Tulis surat buah dalam sampul. Dia tulis nama orang tu dan tulis alamat sekali. Dia kata surat ni hang bagi. Esok lepas daripada zuhur, Sayyidina Muhammad depan Babus Salam, hang tunggu. Ada seekor anjing hitam dia terlintas depan Babus Salam, hang tunggu. Hang ikut anjing tu, Sayyidina Muhammad. Dia akhirnya subhanallah, Sayyidina Muhammad dia pun ikut. Bila sampai waktu zuhur, lepas pada zuhur, tunggu di Babus Salam. Tengok-tengok, sungguh ada anjing hitam. Dia pun ikut tentang Mekah no. Mekah dulu bukan macam Mekah lah, Sayyidina Muhammad. Mekah dulu ni berbukit. Jadi masuk bukit, turun bukit, masuk bukit, turun bukit, sehinggalah jumpa satu bukit ada gua. Sayyidina Muhammad masuk dalam gua tersebut, Sayyidina Muhammad, dan turun. Ada tangga
turun, dia ikut anjing ni. Anjing pun turun, dia ikut turun, sampai di anak tangga yang paling bawah sekali. Masalah Sayyidina Muhammad, anjing tu kali langsung rupanya manusia. Nak buat apa? Ketak lah bukan tu. Nak buat apa? Dia ketak lah. Dia nak bagi sorat ni. Dia tengok, ui, anak jumpa ni bukan lekeh-lekeh ni. Bawa pergi. Gua tu di hujung sekali masalah Sayyidina Muhammad. Tengok lautan manusia putih semua. Laut manusia. Ada Sayyidina Muhammad. Lepas tu kata dia, hang tengok tu tempat tinggi tu. Tu raja kami. Bagi kat dia. Jadi pada ketika tu, ni sebut pun diri sebab dia ada ngaji ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad akhirnya kawan ni ajak kawan tu pergi. Aku tak pergi. Tak pergi lah. Tu raja tu hantar nyakul siapa orang ni. Jadi dia pergi lah bagi. Tunjuk surat tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia pembuka masalah Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Salam daripada Qadhi Mekah. Yang buka tu adalah Raja Jin. Allah Sayyidina Muhammad. Dia baca, dia kata, siapa yang buat lari? Anak darah orang Mekah. Berdiri tu satu ekor anjing. Hang ikut hamba macam mana? Saya letak di satu pulau, tuanku. Pergi ambil lah. Pergi ambil ada di Mekah. Enggak. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Nabi bercerita tentang khurafah. Khurafah ni pernah disembunyikan oleh jin beberapa lama. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bila dia disembunyikan oleh jin beberapa lama, masalah Sayyidina Muhammad, akhirnya jin mau balik main ke alam ni balik. Jadi bila subhanallah, bila balik main ke alam ni, cerita dia pelik-pelik. Orang suka dengar cerita dia alam jin subhanallah. Contoh, alam jin tu perang atas salah selamat. Lepas perang menembak aku. Bukan tembak bunyi lah. Muat bertembak. Saya dah tengok gambar Ultraman tu. Salah selamat. Jadi tembak macam tu dah apa tu. Jadi menembak mati hak kafir, mati hak Islam. Subhanallah. Dia tembak betul alam jin subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Jadi itulah cerita khurafah. Beda balik main cerita dia semua pelik-pelik. Awak tak pelik, tu alam jin. Tengok macam ni. Subhanallah. Masalah Sayyidina Muhammad. Qala thumma rudduhu ila al-jin. Qala fama usratuhu al-jin. Asarul jin, menawan akalnya oleh jin masalah Sayyidina Muhammad. Fama kasafihim dahran, maka dia duduk bersama-sama mereka itu beberapa lama. Dahran. Thumma rudduhu ila al-insi, kemudian dipulangkan balik kepada manusia. Pernah nak dengar cerita tentera askar dulu ni? Masuk hutan tiba-tiba hilang masalah Sayyidina, hilang duduk di kampung, cucuk tanam apa semua, nikah dengan orang situ. Itulah yang katakan masalah Sayyidina Muhammad yang jadi DNA jin tu, DNA manusia, nikah dengan orang, dapat anak apa semua. Subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu tiba-tiba balik tu tua lah. Enggak. Jadi pasal apa? Sebabnya alam jin ni masa lambat. Yang cepat ni masa alam kita 15 hari. Satu kalau tak salah ingat saya, soalan saya, satu minit tu 15 hari. Lambat, gerakan lambat. Dia cepat alam kita. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lihat Tuhan buat kita tak erti. Tuhan buat alam ni 18,000 alam semua. Semua tu tak pernah kita tahu pun. Baik. Qala thumma rudduhu ila al-insi, kemudian dipulangkan kepada manusia. Soalan Sayyidina Muhammad.
wa kana yuhaddithun nasa bima ra'a fi minal aajibi, dan dia selalu menceritakan kepada manusia dengan apa yang dia tengok di dalam kelompok jin, minal aajibi, di antara benda yang pelik-pelik. Faqala nasu hadithu khurafa, orang tu kata tu cerita khurafat. Tu main cerita hadithu khurafa, hadis khurafat. Baik. Jadi subhanallah, daripada hadis dapat kita faham bahawa Sayyidina Muhammad harus bersembang selepas daripada sembahyang Isya. Harus bersembang selepas daripada sembahyang Isya. Sayyidina Muhammad lebih lagi dengan isteri Sayyidina Muhammad dan keluarga. Lebih lagi dengan isteri dan keluarga Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau lepas Isya tu boleh bersembang lagi dengan isteri, anak-anak, apa semua, subhanallah, Sayyidina Muhammad tu daripada dipanggil bab hadza min babi husnul muasyarah. Elok pergaulan seorang isteri, di antaranya adalah lepas Isya tu ada time sembang Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi waktu tu juga kita turut menyelesaikan masalah anak-anak tak berhenti buat matematik, kita ajar sikit begini. Jadi itulah yang dikatakan keharusan, dengan syarat Sayyidina Muhammad yang kita bincangkan, yang kita sembahkan itu adalah benda khair, perkara yang baik, perkara yang memberi manfaat. Baik. Saya teringat tu masa Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Muhammad, dia pesan kepada tenteranya, kalau hampa keluar perang, dia pesan kepada ketua tentera perang, kalau hampa keluar perang, Sayyidina Muhammad, pemimpin tentera jangan tidur di kemah asing, dengan ada kemah khusus untuk pemimpin tentera. Jadi Sayyidina Muhammad, pemimpin tentera, tidurlah bersama dengan tentera-tenteranya. Itu pesan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pasal apa? Sebab orang tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, dia baliknya akan buat keluar masalah dia ketika mana? Nak tidur. Tu dia asrama tak tidur lagi. Mungap. Sembang benda apa kita pun tak tahu. Lepas tu pakai suku-suku mengantuk. Jadi Sayyidina Muhammad, jadi bila mana tidur dengan orang, malam tu dia sembang. Kalau pemimpin duduk kalimah VIP, anak buah duduk kemah kemah anak buah, tak tahu apa cerita anak buah, apa masalah anak buah. Baik. Kemudian soal senang hadis yang panjang, insya-Allah kita sambung pada minggu depan insya-Allah. Kita tengok qasidah. Hadhihi qasidah Allah Allah ya Allah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه.
Amin.
وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله عليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل الصحابة أجمعين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Selamat